Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجاذة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Ya, Alhamdulillah, hari ini kita berada di muka surat 298 hadis yang ke-67 bracket nombor 7 di dalam bab was-was. Hadis yang tajuknya tangisan anak sewaktu lahir itu ialah natijah daripada perbuatan syaitan. Salah satunya apa yang Nabi SAW bagi tahu pada kita kenapa anak itu menangis. Kalau dari sudut keagamaan yang diberitahu oleh Nabi, dari sudut-sudut yang berbeza, pandangan-pandangan yang berbeza. Jadi di sini Nabi SAW memberitahu kenapa si anak tadi, bila bayi tadi dilahirkan, kenapa dia menangis. Tangisan anak sewaktu lahir ialah natijah daripada perbuatan syaitan yang mana telah mengacau anak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min bani Adam mauludun illa yamassuhu asy-syaitanu hina yuladu wa yastahillu sarikhan min massi syaitan ghaira Maryam wa ibniha muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada daripada kalangan anak Adam yang melahirkan, tidak ada daripada kalangan anak Adam yang lahir melainkan syaitan akan menyentuhnya. Ketika dia dilahirkan, maka dia akan berteriak, iaitu dia akan berteriak dengan kuat dengan sebab sentuhan syaitan. Sebab syaitan sentuh dia. Dan iaitu disebabkan sentuhan itu, melainkan Maryam dan anaknya Sayyidina Maryam AS bila dilahirkan dengan anaknya Sayyidina Isa AS dilahirkan, tidak ada sentuhan dan gangguan syaitan. Penerangan masih syaitan. Apa itu maksud sentuhan syaitan? Mas ni sentuh lah, sentuh. Masyad makna sentuhan. Masyad ni ialah satu sentuhan yang mana menggunakan tapak tangan. Dan sentuhan itu mesti ada satu magnetik, satu rasa. Rasa. Sebab tu kalau kita mas tu, dia boleh memberi banyak makna. Zahirnya ialah sentuhan daripada syaitan. Syaitan tu menyentuh secara apa? Ia juga boleh memberi makna ta'nun bil mas. Syaitan menakut-nakutkan. Jadi dia tersentuh. Ni terkena dah ni, terkena apa-apa dah ni. Kita katakan terkena tu macam satu sentuhan lah. Jadi kita memberi makna. Satu, kita memberi makna hakikat, iaitu makna secara lafzi. Maksudnya masa perkataan mas tu sentuh-sentuh lah. Maksudnya anak itu bila dilahirkan maka disentuh oleh syaitan. Makna dia disentuh oleh syaitan. Orang kan, budak-budak kan yang kita tak kenal, orang tak kenal, kita nak sentuh tak boleh. Budak-budak kecil kan yang jenis nakut tu, dia sembunyi alik belakang mak dia. Kita sentuh dia tu, dia menangis. Itu sebab dia orang tak biasa, tak kenal, tak biasa. Jadi bila disentuh, dia akan mengeluarkan satu suara lah. Itu ni dah budak-budak dah besar dah, setahun dua ni, yang jenis takut kat orang ni, kita sentuh dia, wah dah lagi. Ataupun kita usik dia. Ta'nil bil mas ni kita bukan sentuh, nama kita dia satu macam syaitan.
syaitan menakutkan. Jadi bila syaitan menakutkan tu, memang budak kita takutkan dia, menangislah budak tu. Atau syaitan meletakkan waswas. Oleh kerana bab waswas, ulama juga memberi makna mas syaitan. Ini ialah syaitan pun letak juga waswas pada kanak-kanak tadi, sehingga bayi itu menangis. Sehinggalah bayi tadi menangis dengan sebab sentuhan tadi atau sebab jerkahan tadi. Oh, tak bayi tengok mau, Assalamualaikum. Mari dengan keadaan macam tu, memang menangislah budak tu. Ataupun mewaswaskan kanak-kanak tadi, budak-budak dia. Ini kerana dan kecuali Sayyidatuna Maryam alaihissalam dan anaknya iaitu Sayyidina Isa alaihissalam, ini adalah keberkatan doa si ibu Maryam lah, doa kepada ibu Maryam, bukan Sayyidina Maryam tu, ibu kepada Sayyidina Maryam, keluarga Imran tu. Daripada keluarga Imran tadilah lahirnya anak. Jadi doa seorang ibu memang kuat. Doa seorang ibu untuk anaknya, atau satu doa ibu bapa lah. Maksudnya doa ibu bapa, tapi ibu tu lebih power lagi doa dia. Sebab Nabi sebut ibu 3 kali. Siapa yang patutnya kamu hormati dia? Nabi kata ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapamu. Oh, bapa tu yang keempat dah. 3 kali sebut nama ibu. Ibu ni power. Sebab tu ibu-ibu selalu doakan anak-anaknya. Ibu-ibu selalu doakan anak-anaknya kebaikan. Keluarlah daripada lidah-lidah ibu-ibu, keluarlah daripada lidah ibu, khususnya ibu lah. Keduanya ibu bapa lah. Sebenarnya ibu bapa lah, tapi keluarkan daripada mulut ibu bapa ini, anak kita semua ni, bapa-bapa semua ni, ibu-ibu ni, perkataan-perkataan yang baik dan perkataan-perkataan yang mendoakan kesejahteraan untuk anak-anak kita. Bertuah betul anak ni. Allah, pandainya budak ni. Bukan bodoh betul budak ni. Tak boleh. Itu perkataan ibu. Apa doa ibu Maryam alaihissalam? Wa inni sammaituha Maryam. Isteri kepada Imran tadi, dia memberitahu wa inni sammaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyyataha minasyaitanir rajim. Aku telah menamakan anak ini, si bayi tadi, sebab dia mengharapkan anak lelaki, tapi yang lahirnya wada'tuhal unsa. Dia melahirkan anak wanita, anak perempuan. Oh, dia kata anak perempuan. Tak boleh apalah, tapi dia dah bernazar dah nak meletakkan anak perempuan ini, nak letak anak perempuan ini untuk beribadat dan menyembah Allah, berbakti kepada Allah. Dan aku melindungi dia dengan pemeliharaanmu. Aku, ya Allah, aku memohon perlindungan Engkau sahaja yang boleh selamatkan dia. Kita boleh membuat persiapan, kita boleh kita boleh jaga anak kita, kita boleh defend, tapi yang melindungi anak kita siapa? Allah. Yang melindungi anak kita Allah. Dengan zuriat keturunannya daripada godaan syaitan yang direjam. Syaitan yang kena rejam. Rejam tu apa maksud? Yang dikutuk dan disingkir daripada rahmat Allah. Surah Ali Imran ayat 36. Timbul persoalan, adakah sentuhan syaitan itu terkena kepada baginda? Jadi timbul persoalan ini sebab tak cerita tentang Rasulullah SAW. Adakah Rasulullah SAW disentuh oleh syaitan? Sebab Nabi menafikan. Nabi tak menyatakan tentang dirinya. Nabi menafikan tentang Maryam dan anaknya Isa alaihissalam, Sayyidina Isa alaihissalam. Bagaimana tentang Nabi? Begitu. Adakah sentuhan syaitan ini terkena kepada baginda? Jadi jawapannya berlaku. Jika jawapannya berlaku, okeylah kita kata ada sentuhan. Bila berlakunya sentuhan, jadi keistimewaan ini hanya pada Sayyidina Isa alaihissalam saja. Jadi bermakna kalau kita lihat daripada keistimewaan, Sayyidina Isa itu hebatlah. Tapi kita beritahu fadilat, maka fadilat kepada Nabi Isa ini ialah fadilat sebagai fadilat secara juz'i, bukan secara keseluruhan. Banyak kelebihan-kelebihan, mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi Isa ni dipanggil mukjizat juz'iyah, bukan mukjizat kulliyah. Mukjizat juz'iyah ni sebahagian sahaja. Jadi kan Nabi Isa alaihissalam salah satu
mukjizat yang mana Allah SWT bagi kepada baginda ialah boleh menghidupkan orang mati. Dan baginda SAW tidak boleh menghidupkan orang mati. Bermakna kalau tengok daripada sudut tu, Isa AS hebatlah, fadilat dia besarlah. Tidak, itu hanya dikatakan fadilat juz'i sahaja, sebahagian saja. Banyak lagi fadilat yang lain yang terdapat pada diri baginda yang tidak didapati pada nabi-nabi yang lain. Okey. Dan ia menunjukkan Nabi Isa, dan ia tidak menunjukkan Nabi Isa itu lebih afdal daripada Nabi dari sudut keseluruhannya, iaitu dari sudut kulliyahnya. Banyak peristiwa yang menunjukkan mukjizat Nabi semasa kelahiran baginda. Antaranya api sembahan Majusi yang dinyalakan ribuan tahun terpadam. Bila api Majusi ni, Majusi kan agama menyembah api, penyembah api. Dia telah menghidupkan api ni. Sebab tu Olimpik tu dia main obor api, lari obor, lari bawa api, pergi bakar kat stadium tu, masa pesta. Jadi kita kata kalau kesukanan ni orang-orang Majusi lah, orang-orang Farsi lah, orang-orang Iran lah daripada kesukanan ni, daripada kesukanan. Kalau dari sudut material apa semua tadi, kebendaan tadi, daripada orang-orang Rom. Ni kalau orang-orang Farsi, dia banyak kepada permainan yang boleh melekakan seseorang, permainan yang boleh melekakan kita daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Main bola sampai tak ingat Tuhan, main bola sampai tengok bola sampai tak kerja, tak tunaikan sembahyang. Jadi sekarang environment tu syukurlah dah ada dah. Sebelum main bola pun ada dah sembahyang Jumaat. Orang yang banyak dah jaga sembahyang, alhamdulillah, usaha telah dijalankan. Okey. Jadi banyak peristiwa yang menunjukkan mukjizat Nabi sewaktu kelahiran baginda. Antaranya api sembahan Majusi yang telah dinyalakan ribuan tahun terpadam. Tiba-tiba terpadam. Oh, siapa ni datang ni? Hebatnya orang ni. Ahli nujum tahu selalu siapa mari. Ahli nujum kan. Ahli nujum ni orang yang mana mereka yang berbaik dengan syaitan. Jadi sebab apa dia tahu? Sebab apa dia tahu peristiwa-peristiwa ni? Sebab apabila Allah SWT memerintahkan sesuatu daripada langit sana, pemerintahan daripada langit sana nak diturunkan ke bumi ini melalui malaikat, syaitan dia boleh naik ke langit. Sewaktu kelahiran, sebelum kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, syaitan dia boleh naik ke langit, dia curi berita yang dibawa oleh malaikat ke bumi. Dia curi. Bila dia curi, jin-jin ni boleh naik semua ke atas ni, boleh naik ke atas langit ni, boleh tengok berita-berita yang disampaikan, yang nak diturunkan ke muka alam ini. Bila dia dengar berita tu, dia pun bagi tahu ke ahli nujum dia. Ahli nujum dia dulu power lah, sebab dia baik dengan jin dan syaitan. Dia power, dia boleh tahu tu ramalan tu, dia boleh tahu, oh malam ni, malam jatuhnya benih Ibrahim alaihissalam, akan lahirnya satu anak yang akan menghancurkan kerajaan Namrud. So, bila dia buat rancangan malam tu supaya lelaki dan wanita tidak bersatu, tapi peristiwa tu berlaku, dia tak tahu siapa yang di kalangan mereka, tapi dia tahu dah. Selepas keesokan pagi, Namrud tanya, macam mana peristiwa semalam, berlaku tak? Dia tengok, tuanku, dah berlaku dah, benih dah jatuh dah. Si bapa telah menjatuhkan benihnya di dalam si ibu, maka kelahiran anak akan dilahirkan. Satu bakal zuriat akan dilahirkan yang akan hancurkan kerajaan tuanku, akan hancurkan kerajaan Namrud, akan hancurkan kerajaan Fir'aun dengan lahirnya baginda Musa alaihissalam dan lahirnya baginda Ibrahim alaihissalam. So nujum ni dia dapat tahu. Tetapi mukjizat Nabi setelah Rasulullah SAW dilahirkan, maka syaitan-syaitan dan jin-jin ni tak boleh naik dah ke atas langit. Akan dipanah dengan panah-panah lintar. Api panah tu, kilat tu panah mereka. Kena rebek, kena habis terbakar. Tak mati, terbakar je. Jadi dia tak boleh naik dah dengan panahan petir tadi nak naik atas. So dia duduk dengar jauh-jauh je, dengar sikit. Dengar, dia boleh dengar, tak boleh naik dah. Dia pun hairan, kenapa kita tak boleh naik ke atas ni? Sebab lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Kisra, 14 batang tiang istana Kisra runtuh. 14 batang tiang istana tu tiba-tiba runtuh je. Terpancarnya cahaya yang menyinari istana Syam, di Syam sana. Ibu Nabi SAW melihat nur keluar menyinari Syam. Nabi lahir dengan mengangkat jari syahadah. Nabi lahir dalam keadaan dikhatankan. Nabi telah berkhatan. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat Nabi yang lain. Jadi wa anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam siyahul maulud hina yaqa'u nazghatum minasy syaitan. Ada sambungan hadis sikit daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Jeritan seorang bayi ketika dilahirkan adalah daripada jolokan nazghatun. Jolokan tadi mas syaitan. Ni nazghatun minasyaitan ialah satu jolokan daripada syaitan. Hadis ini sama maknanya dengan hadis yang sebelumnya, cuma kecuali beza dari sudut perkataannya, iaitu lafaz. Setiap pekerjaan. Hadis yang seterusnya di muka surat 300. Kata muda dia kata kalau kita ngaji 9 muka surat, 10 muka surat kan sehari setak tu. 5, 6 tu okey carry on-nya. So kita pelaju sikit. Okey, tempat yang laju kita boleh pergi laju lah. Pekerjaan yang disukai oleh syaitan ialah memisahkan suami isteri. Pekerjaan yang disukai oleh syaitan, dia hasut suami isteri ni. Dia hasut suami isteri supaya berkelahi, bergaduh sehingga jatuh talak. Ni syaitan suka. Syaitan sangat suka perbuatan memisahkan orang, mengkacau bilaukan orang, memusuhkan satu sama lain dengan pemusuhan, dengan penceraian dan sebagainya. Jadi pekerjaan yang disukai oleh syaitan, paling dia suka sekali ialah memisahkan suami isteri supaya apa? Supaya berlakunya talak. Sebab tu talak perkara yang halal, tapi perkara yang dibenci. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innal iblisa yad'u 'arsyahu 'alal ma' summa yab'atsu saraya. Saraya lagi dah. Syaitan dia tak pergi sendiri, dia hantar tentera-tentera dia. Saraya yaftinuna an-nasa fa adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza fayaqulu ma sana'ta syai'a qala summa yaji'u ahaduhum yaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala fayudnihi minhu fayaqulu ni'ma anta qala al-a'mashu urahu qala fayaltazimuhu rawahu Muslim. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan sehingga sananya di atas air. Kemudian dia menghantar tentera-tenteranya untuk menguji manusia. Nak uji ni, nak uji, nak hasut manusia. Dia hantar tentera dia kan. Saraya, perkataan saraya jamak kepada sariyah. Ingat kan? Ghazwah, ghazaya jamak dia. Saraya, sariyah, saraya. Sariyah ni ialah jemaah yang dihantar, yang mana Nabi tidak menyertai jemaah tadi. Dia hantar tentera-tentera dia saja. Dia hantar sahabat-sahabatnya sahaja. Sahabat-sahabatnya sahaja dia hantar. Jadi saraya ni, sariyah ni, syaitan tu tak pergi, boh hantar nak buah je. Dia hantar kuncu-kuncu dia. Lepas tu kemudian dia menghantar tentera-tenteranya. Jadi dia sendiri tak pergi, dia cuma tunggu laporan saja. Untuk menguji manusia, syaitan yang paling hampir dengan iblis, anak syaitan ni kecil-kecil syaitan lah. Apa iblis tu ketua syaitan lah. Menghampir dengan iblis dari segi kedudukan, dia akan bagi pangkat ni, dia akan bagi satu title yang bagus dan dia akan panggil iblis tadi. Dalam kalangan mereka ialah mereka yang paling besar fitnahnya, orang yang paling syaitan yang paling besar, iblis yang paling besar. Syaitan yang paling besar kedudukannya, boleh pakak besar, ialah syaitan yang membawa fitnah yang besar, yang menimbulkan fitnah yang besar. Salah satu daripada mereka
akan berkata, satu iblis kata apa dia? Syaitan kata, aku telah melakukan sekian, aku buat begini, aku kaya gini. Tapi benda tu kecil. Iblis berkata, kamu ni tak buat apa, cakap banyak, kerja tak buat apa pun. Nabi berkata, kamu tidak berbuat apa-apa. Dan Nabi telah bersabda, kemudian akan datang salah seorang daripada mereka, satu daripada mereka lagi, bukan seorang, tersilap tu, dia perkataan tu salah seorang pula daripada mereka, dan berkata, aku tidak meninggalkannya. Semua aku gaya, aku tidak meninggalkannya, sehingga aku memisahkan antara dia dan isterinya. Maknanya aku memisahkan suami tadi dengan isterinya. Nabi bersabda, iblis itu akan mendekatkan syaitan tersebut kepadanya. Mari sini dia kata, dan berkata, ni'ma anta, kamu yang terbaik. Dia gunakan fi'il madah, ni'ma hatta habbaza. Dia gunakan perkataan ni'ma. Perkataan ni'ma ni af'al muqarabah, af'al madah, af'al muqarabah, af'al madah. Ni'ma sahibul anta, ni'ma anta, dia kata. Imam A'mash rahmatullah alaih, anak murid kepada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, berkata, aku menyangka, Sayyidina Jabir berkata, iblis akan memeluknya macam aku menyangka. Ura, saya terjemah ura tadi, melihat. Ara yara tu melihat, tapi oleh kerana fi'il itu ialah fi'il majhul, dia tak melihat, dia memberi makna menyangka. Lain sikit. Sebab ara yara dia af'al qulub. Af'al qulub memberi makna yakin. Ara ni memberi makna yakin. Ara ni memberi makna yakin. Tapi kalau dia datang dalam fi'il majhul yang tidak ada fa'ilnya, dipanggil fi'il majhul, dipanggil fi'il ma'ruf dan fi'il majrur, maka ara tadi, af'al qulub tadi akan memberi makna sangkaan. Sebab tu saya terjemah, aku menyangka, bukan aku dilihatkan, aku menyangka. Sayyidina Jabir berkata, iblis akan memeluknya. Iblis akan memeluknya. Dia panggil af'al qulub. Af'al qulub ni ara, amba'a, nabba'a ni af'al qulub salah. Ni af'al qulub. Af'al qulub ni dia memberi makna yakin kalau di dalam ma'rufnya. Kalau di dalam majhulnya dia memberi makna zon, iaitu menyangka. Okey. Iblis meletakkan penerangan. Iblis telah meletakkan suasananya di atas air. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala jadikan, wa kana arshuhu 'alal ma'. Allah jadikan arasy Allah ni kan, semalam kan kita beritahu sikit ciptaan Allah Ta'ala. Mula-mula Allah cipta air, lepas tu Allah cipta udara, lepas tu Allah cipta air, lepas tu Allah letak arasnya. Jadi iblis ni dia nak tashabbuhkan, dia nak samakan, dia rasa dia pun hebat, dia pun rasa hebat, maka dia pun letak singgasananya di lautan, singgasananya di lautan. Jadi arasy dia di air lah, di lautan lah, dia tak duduk di bumi. Sebab itu kata Bermuda Triangle. Bermuda Triangle keluar pula. Sebab tu tepak syaitan berkumpul. Sebab tu peristiwa ajaib, peristiwa pelik berlaku di dalam di lautan. Itu tempat yang mana iblis berkumpul untuk membuat laporan kerja. Orang dakwah panggil karguzari. Iblis pun buat karguzari juga. Macam mana kita dakwah, kita pergi berdakwah, kita balik ke markas, kita akan buat laporan dan karguzari. Kar dalam bahasa Farsi dan digunakan dalam bahasa Urdu. Kar, kerja. Guzari, telah lepas, laporan kerja-kerja yang telah dilakukan sebelum ini. So dia panggil karguzari. Anak dia panggil karguzari, laporan kerja. Iblis pun jahat dia. Dia buat dakwah, kita buat dakwah, kita ada laporan macam mana kerja-kerja, laporan masjid, laporan marhalah, laporan masjid, laporan halqah, laporan berkembar, laporan markas, laporan Malaysia, laporan seluruh dunia. Kan kita buat laporan-laporan di situ. Di situ buat karguzari, laporan kerja yang telah lepas. Tempat dia berkumpul lah iblis ni. Dia letak di atas air, wajah. Jadi Allah Ta'ala, iblis ni dia kata wada'u arsyahu, dia letak singgasana dia atas air sebab dia nak sama dengan Tuhan. Dia kata Tuhan pun letak arasy di atas air, aku pun letak arasy dia, syaitan. Jadi sebelum kelahiran, dalam
dalam Hasyiah Jalalain. Kalau kita tuan-tuan baca dalam tafsir Jalalain, dalam Hasyiah Jalalain, dia ada menceritakan tentang kejadian makhluk sebelum insan. Okey, ada 4 kejadian makhluk. Ini saya sebut secara imbas lalu, so kita tidak lagi pada detail. Sebelumnya insan, dia ada 3 lagi makhluk yang memerintah di atas muka alam ini. Makhluk yang pertama daripada bin, makhluk daripada hin. Makhluk hin. Makhluk kedua, makhluk bin. Makhluk ketiga, makhluk jins. Dan makhluk ketiga, yang keempat, ins. Hin, bin, jins dan ins. First time dengar ni. Makhluk yang pertama Allah cipta di atas muka alam ini makhluk daripada hin. Makhluk hin nama dia. Hin ni unsur yang terbanyak dia ialah udara. Makhluk ni daripada udara. Kita manusia ni tanah, air, api, angin. Kita ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur api, ada unsur angin. Sendawa selalu. Banyak angin tu. Makan benda berangin sikit. Sendawa selalu. Hin, bin, jins, ins. Ya, itu. Hin ni dia makhluk yang mana sumber asal dia ialah daripada udara. Dia daripada udara. Makhluk ni telah memerintah dunia. Tapi oleh kerana mereka engkar kepada Allah, Allah hapuskan makhluk ni di atas muka alam ni. Tak tinggal pun tinggal, hanya sikit-sikit saja, tak ada kesan pun. Lepas tu datang bin, makhluk daripada air. Sumber yang paling besar daripada air, memerintah dunia ini. Tapi mereka engkar, Allah hancurkan mereka, dan Allah ganti makhluk ketiga, jins. Itulah jin, syaitan kan. Di dunia ni tak ada tempat yang dia tak sujud. Sehingga ibadatnya begitu kuat, dia dinaikkan bersama para malaikat. Ke langit sana, dia dinaikkan bersama dengan para malaikat. Sebab kemuliaan diberi kepada dia. Tak ada tempat di bumi ini. Tak ada tempat di bumi ini tempat yang dia tak sujud. Tapi takabur. Allahu Akbar. Yang mensyaitankan syaitan itu adalah nafsunya. Syaitan tu dia disyaitankan. Dia dijadikan iblis. Syaitan jin ni salah satu makhluk dia, nama dia Azazil. Makhluk ni nama dia Azazil. Ibadat kuat. Ni makhluk ketiga. Dipanggil jins, ketua jin ni. Azazil. Ibadat tak ada tempat di dunia. Tapi takabur aja Allah. Takabur ni memang sifat Allah, yang mana Allah kata kau tak boleh miliki sifat ini. Sifat itu sempurna bagi Allah. Tetapi jika makhluk memakainya, dia menjadi makhluk yang dilaknat. Jins tu daripada unsur api lah. Air, angin, udara, air, api. Manusia tanah. Tapi manusia tu ada 4 unsur ni belaka. Begitu. Jadi dia dinaikkan ke langit. Nafsu, keinginannya telah menjadikan syaitan itu iblis, itu syaitan. Syaitan itu iblis. Azazil itu iblis yang dilaknat. Khalaqtahu min nar, khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar. Iblis tu dia mengatakan, khalaqtani min nar. Ya Allah, kau jadikan aku daripada api. Khalaqtahu min tin, kau jadikan Adam itu daripada tanah. Tapi takabur sungguh. Takabur ni bahaya. Ana khairum minhu. Aku ni baik sikit je pada Tok Adam. Bukan baik banyak pun, baik sikit je. Dia rasa dia baik sikit daripada Nabi Adam. Allah laknat dia ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Jadi iblis lah, cerita dia iblis tadi. Jadi iblis tadi dia beribadat, tapi dia tidak dihapuskan. Dia dibuang. Dibuang negeri. Dia dibuang daripada duduk di bumi. Dia terpaksa berada di lautan. So iblis ni dia punya pot dia, dia punya markas dia di lautan. Sebab tu kita kata salah satu, bukan Bermuda Triangle tu saja, tak. Mungkin salah satu tempat iblis itu ialah di Bermuda Triangle. Okey. Di lautan Atlantik. Okey.
Allahu Akbar. Jadi telah dihalau daripada bumi. Oleh itu tempat kediaman mereka ialah lautan. Dia dihalau daripada bumi. Datangnya makhluk keempat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan anak Adam itu sebagai khalifah di atas muka alam. Nak pergi jauh, nak pergi banyak macam mana. Sebab cerita dia satu-satu hadis tu banyak cerita-cerita baru. Jadi tuan-tuan, saya kena tinggal cerita baru ni. Lepas tu kita laju hanya dengan hadis saja. Apa, dalam jilid 1 ni memang macam tu. Banyak perkara-perkara yang saya akan bagi tahu kepada tuan-tuan. Mungkin dalam setiap hadis tu ada benda-benda baru yang nak disampaikan. Tak apalah, jilid 1 ni dia itu. Jilid 3 kita boleh baca 20 muka surat sekali baca. InsyaAllah kalau 1 jam. 1 jam tu dalam 10 muka surat boleh baca jilid 3. Sebab di tempat-tempat lain ada di Mardi tu saya buat jilid 3. Saya pergi sejam je saya baca 10 muka surat. Boleh baca hadis dia. Masya Allah. Tapi hak mula-mula ni jadi Iblis memanggil kuncu-kuncunya untuk mengambil laporan setelah menghantar mereka menyesatkan manusia. Panggil buat karguzari ya, buat laporan ni. Ambil laporan. Karguzari, orang dakwah kata karguzari. Sama seperti dalam usaha dakwah. Setelah usaha dijalankan, maka laporan diambil, karguzari diambil. Beza kerja Iblis ialah dalam dakwah kita menyebar kebaikan, kita sampaikan kebaikan, menyuruh kepada Allah, dan usaha Iblis menyesatkan manusia. Sama je, dia cara gerakkan tu sama, cuma niat beza. Iblis hantar jemaah juga, tentera-tentera dia juga. Hantar jemaah tentera-tentera dia. Dia hantar tentera-tentera dia, macam-macam dia hantar tentera-tentera dia. Sebab apa dia? Kita pun hantar jemaah-jemaah juga. Begitu. Cuma niat, innamal a'malu binniyat. Niat tu penting. Niat tu besar. Niat kita sebagai umat Rasulullah nak bawa diri kita dan nak bawa seluruh umat ni ke syurga Allah SWT. Niat dia sama aja. Nak bawa dia memang dah ahli neraka, kekal di dalam neraka. Maka dia nak bawa semua manusia ni bersama dia di dalam neraka. Niat tu penting. Iblis ialah menyesatkan manusia, menyebabkan manusia melakukan maksiat, menimbulkan perbalahan dan menyebarkan fitnah. Fitnah, zaman fitnah di telapak tangan, fitnah di hujung jari. Dulu fitnah kat mulut je. Lontaran mulut tak jauh pun, tapi jauhlah daripada tangan. Tetapi setelah datang dunia di hujung jari, fitnah di hujung jari. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala gunakan kita. Allahu Akbar. Kamu tidak buat apa-apa. Ni saya. Jadi cara sarahan saya. Jadi kamu tak buat apa-apa. Jadi kita dah baca terjemah, kita fahamlah. Kamu tak buat apa-apa ni, laporan pertama dibuat. Laporan pertama, kamu buat apa? Aku godoh kan supaya jangan sembahyang, tinggalkan sembahyang. Aku godoh kan supaya anak kecil tu dia tak hormat ibu bapa. Syaitan kata, kau ni tak buat apa-apa. Kerja je, mulut saja besar. Kerja tak ada apa pun. Syaitan ni, dia kata kepada Iblis tadi, dia kata ke kuncu-kuncunya syaitan tadi, kamu tidak melakukan perkara yang besar. Tak buat apa-apa, maksudnya kamu tak melakukan perkara yang besar yang boleh menyebabkan ramai manusia masuk neraka. Syaitan yang lain datang, baru bukan salah seorang pula syaitan. Betul, syaitan yang lain datang buat laporan, aku tidak meninggalkannya. Aku ni seboleh-bolehnya sana aku hasuk dia, sana aku hasuk dia, supaya isteri ni buat perkara yang suami tak suka. Suami marah, makin hamun, isteri lawan pula kata-kata suami, sehingga apa? Meletakkan waswas. Syaitan letak waswas tadi. Waswas adalah memisahkan antara dia dan isterinya. Syaitan dah masuk, dah hasuk dah. Kan waswas, saya datang waswas. Marah, makin makin amarah. Dia kata, aku taklah engkau.
Climate lah talak dia. Macam tu. Jadi iblis sangat gembira melihat perbuatan tersebut kerana apabila terputusnya hubungan nikah. Satu malam dalam membaca hadis ini 10 tahun yang lepas. Dalam baca hadis ni, baru saya baca hadis ni pagi bersama pelajar 10 tahun yang lepas. Saya dah mengajar hadis ni dah 20 tahun dah. Pukul 1 malam, saya tidur lewat. Pukul 1 malam, seorang wanita telah telefon. Kakak saya biasa kadang-kadang ada orang yang dia ada masalah, dia call dia. 1 malam dia telefon. Jadi isteri saya kadang-kadang dia faham. Saya kata ada orang nak jawab masalah. So dia faham saya. Dia beri telefon. Dia kata satu hari, dia kata, "Ustaz, apa status saya?" Saya kata, "Kenapa kak?" Saya kalau kaum ibu telefon saya panggil kakak. Muda ke tua ke, saya panggil kakak aja, senang. Saya berbahasa macam tu. Saya kata, "Kenapa kak?" Dia kata, "Ustaz, apa status saya?" "Apa masalah ni kak?" Dia kata, "Saya bergaduh dengan suami saya. Suami saya telah mengeluarkan kata-kata talak pada saya. Maka bila talak, terputuslah hubungan suami isteri. Terputuslah hubungan suami isteri." Terputus hubungan suami isteri. Dia kata, "Kami bergaduh malam tu. Suami saya, dia lafaz cerai, dia lafaz talak pada saya." Jadi saya kata, manusia, walaupun dia talak suami isteri, dia ada keinginan. Kita ada syahwat, kita ada keinginan. Jadi dia kata, jadi benda ni kita tak settle lagi lah. Tapi suami saya dah lepas talak kat saya, kita tak settle lagi. Jadi selepas saya suci, dari period, suami mendatangi saya dan menggauli saya. Suami mendatangi saya dan menggauli saya. Dia bersama dengan saya. Sedangkan hubungan talak sudah putus. Sebab tu kita kata nafsu ni ada. Suami isteri ni dia ada nafsu. Kita manusia ni ada nafsu, ada keinginan. Mungkin masa marah tu tak nampak lah. Masa dah reda tu, alah mari teringat pula. Jadi dia kata dia telah mendampingi saya dan menggauli saya. Lebih parah lagi Ustaz, daripada penyatuan itu, saya telah pregnant. Dia kata, "Saya dah pregnant Ustaz." So apa status bayi saya ni? Sebab suami saya dah talak saya dan dia menggauli saya. Dia menangis tu, dia menangis. Ya Allah, saya kata parahnya masalah ni. Saya kata begini, saya mula-mula jawab lah sebab dia tak menceritakan benda yang besar lagi. Saya kata masalah ni masalah qadi. Saya tak boleh buat keputusan. Akak kena pergi jumpa qadi dan selesaikan masalah ni, masalah qadi. So masalah qadi, masalah fatwa dan sebagainya, saya tak boleh buat keputusan. Saya boleh bagi nasihat kakak aja. Mula-mula dia tanya begitulah. Dia kata, "Terputuskah hubungan saya? Adakah suami saya tadi dia telah rujuk pada saya?" Begitu dia nak tanya tu. Saya kata dua situation di situ. Tapi semua apa-apa kakak kena jumpa qadi. Kakak tak boleh mengikut apa yang saya bagi tahu. Kakak kena jumpa qadi, kes ni kena jumpa qadi. Saya kata kena selesai awal-awal. Sebab dia dah pregnant. Allahu Akbar. Saya kata kalau dalam Syafi'i, rujuk ialah menggunakan perkataan setelah suami tadi dia cerai dan dia rujuk. Dia rujuk, tapi kita kan rujuk semua di mahkamah. Itu adalah atas dasar perundangan Islam, kekeluargaan Islam. Saya dah beritahu dah, satu hukum dan kita ada perundangan kekeluargaan Islam. Sebab nak jaga sesuatu kaum supaya tidak teranyanya. Kadang-kadang hukum kekeluargaan Islam tadi, dia membuat satu keputusan yang agak berbeza sedikit dari segi hukum syaraknya. Bukan beza, maksudnya dia memilih satu jalan supaya adanya tidak berlakunya penganiayaan. Misalnya harta sepencarian. Hukum dalam kekeluargaan Islam ada harta sepencarian supaya apa? Tidak berlakunya penganiayaan pada wanita.
Sebab tu boleh bagi harta pencarian. Kalau tengok dari segi mirasnya, tak ada harta pencarian, tapi atas dasar untuk menjaga dan memelihara kaum, satu-satu kaum supaya tidak teranyanya. Okey. Begitu juga hukum begitu juga mengenai hukum rujuk. Rujuk ni kita kata kena depan qadi. Dan rujuk ni lelaki dia mempunyai hak, mempunyai kuasa untuk rujuk. Tetapi dalam kekeluargaan Islam, dia telah buat satu undang-undang, nak rujuk ni mesti mendapat persetujuan daripada isteri. Sedangkan lelaki boleh rujuk begitu saja isteri dia. Tapi dalam hukum kekeluargaan Islam ni, ialah nak rujuk. Betul kau nak rujuk. Kalau isteri kau tak nak, rujuk apa? Kau rujuk, kau kata rujuk apa? Aku rujuk kamu kembali setelah dia diceraikan. Isteri tak nak, tak boleh dah buat apa. Sebab tu dia perlu ada persetujuan daripada isteri. Kita ada satu ustaz kata, tak apa, isteri tak perlu, tak apa. Betul, di segi hukumnya boleh rujuk macam tu. Tetapi mengikut hukum kekeluargaan Islam, dia ada undang-undang, dia ada tetapkan satu perundangan. Jadi isteri kena, suami kena memerlukan kesetujuan daripada isteri untuk rujuk, walaupun hak rujuk itu ada di sisi suami. Sebab itu dia ada hukum. Tuan-tuan jangan, kenapa pula hukum kekeluargaan Islam ni tak sama dengan hukum syarak yang Allah tentukan? Tak, dia ada masalah dia. Sebab nak jaga sesuatu kaum supaya tidak teranyanya. Kita tak faham benda tu, jangan cakap. Kita tak faham dengan betul. Tuan-tuan dengarlah radio IKIM, saya elan satu hakim tu, Datuk apa tu, cakap dia lembut, dia adalah bahagian perundangan Islam. Hukum dia hakim mahkamah syariah, Datuk apa tu, saya selalu dengar dia. Selalulah saya dengar dalam kekeluargaan Islam. Dia beritahu undang-undang Islam. Undang-undang di dalam kekeluargaan Islam. Kenapa kekeluargaan Islam ni kita membuat satu perundangan begini? Maknanya agak berbeza sedikit daripada perundangan daripada itu. Kita kenakan syarat. Patutnya untuk rujuk tak perlu syarat, tapi kenapa kita kenakan syarat? Atas dasar masalah supaya satu-satu kaum tidak dizalimi. Tuan-tuan kena faham. Sebab tu tuan-tuan kena pergi masalah ni, kena jumpa qadi dan jumpa perundangan tadi untuk menyelesaikan masalah. Fattabi'u ihsan. Jadi kita untuk membuat satu perkara tadi kepada yang lebih baik. Okey. Saya kata kalau mengikut Hanafi, bila dia menggauli isteri dia, bermakna tanda dia rujuk. Tetapi mesti ada niat lah. Dia selepas satu orang tu dia cerai isteri dia, so dia bersama isterinya dengan niat untuk kembali dengan niat untuk rujuk, maka dikira dalam mazhab Hanafi sudah dikira rujuk. Tapi dalam mazhab Islam, jadi dalam mazhab Islam dalam mazhab Syafi'i, dia perlu ada lafaz, saya rujuk kamu kembali. Tapi ustaz, dia kalau mengikut Hanafi pun tak, mengikut Syafi'i pun tak. Dia selepas dia bersama dengan saya, dia bawa kes ni ke qadi. Bermakna dia tak nak rujuk, tapi dia telah bersama dengan saya. Daripada hasil tu, Allahu Akbar, saya dah pregnant sekarang. Apa status bayi ni? Saya kata akak pergi jumpa qadi dan selesailah masalah ni dengan qadi. So saya tak boleh membuat keputusan pada akak. Saya nak bagi tahu syaitan tu, betul lah apa yang Nabi beritahu dalam hadisnya. Saya baru baca pagi tu hadis ni, malam tu saya dapat call. Syaitan begitu murah melihat perbuatan tersebut, kerana apabila terputusnya hubungan nikah, syahwat masih ada. Jika mereka menyempurnakan syahwat bukan pada tempatnya, sebab bukan tempat lah, dia dah tercerai lah, dia bukan lagi miliknya isterinya, maka itu adalah zina. Hasil daripadanya akan lahir anak-anak zinar. Anak-anak zinar pula tidak akan mendapat kasih sayang daripada ibu bapa dan tidak mendapat tarbiyah sepenuhnya daripada mereka. Sebab anak zina ni dia tak ada kasih sayang. Kan kalau orang-orang yang terlibat dalam perzinaan sehingga pregnant dia, so dia boleh plus anak dia dalam tong, dia boleh plus anak dia dalam tandas, sebab dia tak ada perasaan, feeling dan kasih sayang pada bayi tersebut. Kerana bayi itu
hasil daripada perbuatan haram. Imam Amash berkata untuk berkata bahawa ustaz beliau, iaitu siapa ustaz beliau? Iaitu Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, berkata memberitahu iblis, beliau memberitahu bahawa iblis akan memeluknya sebagai penghormatan. Iblis kata mari sini, dia pun peluk. Manakah? Kamu ni bagus. Buat kerja dengan apa yang kami suruh. Ni bagus ni punya ni. Begitu. Jemaah dakwah ialah untuk membawa manusia kepada syurga. Kita berdakwah untuk mengajak manusia kepada syurga, dan jemaah iblis untuk membawa manusia kepada neraka. Ustaz mengatakan selepas membaca hadis ini, Ustaz mengatakan, saya lah hadis ini beberapa tahun yang lalu. Pada malam itu seorang wanita telah memberitahu kepada Ustaz bahawa dia telah diceraikan oleh suaminya. Kemudian si suami telah mendatangi isteri yang telah dicerainya itu. Lebih buruk lagi, isteri tersebut telah mengandung hasil daripada persetubuhan itu. Kemudian inilah tepat berlaku sebagaimana yang dijatakan di dalam hadis di atas. Hadis ni Nabi kata, dia kata, ni'ma sahibul anta, ni'mal anta. Syaitan tu dia puji kerana buat jahat besar. Hadis inilah keinginan syaitan. Inilah keinginan syaitan. Dia masuk waswas dulu lah. Dia waswas, dia makin marah, makin waswas. Dia menyebabkan dosa. Waswas tadi itulah. Kalau kita terjebak dengan waswas dan kita melayani waswas tadi, sebab tu kita cepat mengaku, kita cepat mengalah, dan kita cepat minta maaf. Kalau si suami tu janganlah ego, mintalah maaf pada si isteri. Si isteri pun janganlah ego, mintalah maaf pada si suami. Begitu supaya kita mendapat kebaikan daripada Allah SWT. Okey, syaitan telah putus asa. Syaitan putus asa juga ke? Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan qad قد أيس أن يعبده مصلون في جزيرة العرب ولكن في تحريش بينهم. رواه مسلم. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah putus asa, ayisa, bahawa orang-orang yang bersolat menyembahnya di Jaziratul Arab. Maknanya putus asa dah, sebab orang bersolat ni tak akan sembah lagi dia di Jaziratul Arab. Tapi syaitan menghasut dan melaga-lagakan mereka. Tapi masih menghasut dan melaga-lagakan mereka. Menghasut dan melaga-lagakan. Orang yang bersolat, apa maksud orang yang bersolat? Iaitu orang-orang Islam lah. Sebab orang dulu, peringkat awal, bila sebut orang Islam, memang dia pasti melakukan solat. Itu keistimewaan orang Islam. Disebut musallun, iaitu orang yang bersolat. Maknanya orang Islam lah. Sebab orang Islam tidak ditasawurkan di dalam fikiran kita kalau orang Islam ni dia tak sembahyang. Tapi sekarang ramai dah orang Islam tak sembahyang, tak puasa, Islam sahaja. Itu ada. Tapi di zaman 100 tahun kedua, 100 tahun pertama tu, memang tak boleh diimajinasikan bila dia seorang Islam, dia tak sembahyang. Pasti dia sembahyang. Jadi musallun tu maksudnya orang Islam lah. Satu persoalan, selepas kewafatan Nabi, banyak lagi timbul Nabi-Nabi palsu. Dia kata, syaitan putus asa macam mana? Syaitan putus asa macam mana? Tu Nabi-Nabi palsu ada selepas kewafatan Nabi SAW, tak putus asa. Dan itu adalah daripada hasutan syaitan. Itu adalah daripada kerja syaitan. Jadi persoalannya, selepas kewafatan Nabi, banyak timbul Nabi-Nabi palsu. Seperti Aswad Al-Insi di zaman Tulaihah Al-Asadi. Tulaihah Al-Asadi ini juga, Tulaihah Al-Asadi juga mengaku Nabi palsu. Musallamatul Kazzab juga mengaku Nabi palsu. Dan ada orang yang mengingkari zakat. Ini menunjukkan masih ada lagi ibadat kepada syaitan. Ini seolah-olah dia menyembah syaitan lah. Mengikut hasutan syaitan lah. Mengikut kehendak syaitan lah. Jawapannya tu ada tu. Jawapannya begini. Pertama, maknanya tiada lagi orang yang beribadat kepada berhala. Maknanya pengibadatan pada berhala tak ada dah.
menyembah berhala di Kaabah tu dah tak ada dah, Jaziratul Arab. Jawapan kedua, syaitan telah berputus asa. Syaitan putus asa, tapi bukan bermaksud dia meninggalkan kerja dia. Dia dah putus asa, orang tu tak akan ibadat dah, tak ada dah patung-patung di Kaabah, tapi usaha tetap dijalankan, bahkan kerja tetap diteruskan. Syaitan sibuk melaga-lagakan orang Islam. Mereka berharap dalam perbuatan mereka mendapat kejayaan. Disebabkan itu berlakunya banyak peperangan besar di kalangan orang Islam selepas itu. Banyak dah peperangan-peperangan berlaku selepas itu disebabkan oleh hasutan syaitan dan was-was syaitan. Fasal kedua, hadis selain Bukhari Muslim. Syukur kepada Allah akan menyelamatkan seorang itu daripada was-was syaitan. Satu, kita meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dihindarkan daripada gangguan was-was daripada syaitan. Satu lagi, syukur. Ingat, syukur itu lah saya beritahu ada 3 syukur kan. Syukur dengan lidah, syukur dengan perbuatan, syukur di dalam hati. Syukur pada lidah, ucapan, syukur pada perbuatan, penunaian perintah, syukur pada hati. Syukur pada hati. Jadi syukur dalam hati. Jadi ada 3 konsep syukur: lidah, perbuatan dan hati. Jadi syukur kepada Allah. Jadi bila sebut syukur, tiga tu benda tu boleh mesti datang lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ahu rajulun faqala inni uhaddisu nafsi fi bisyai' la an akuna hamamatan ahabbu ilayya min an atakallama bihi. Qala alhamdulillahi alladhi radda amrahu ila alwaswasati. Rawahu Abu Daud. Jadi hadis ini lebih kurang, lafaz dia berbeza, lebih kurang dengan makna di dalam riwayat yang fasal pertama. Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa telah datang seorang lelaki kepada baginda, iaitu sahabat, lalu berkata, sesungguhnya aku berkata-kata di dalam hatiku. Aku ni berkata-kata di dalam hati. Haddasa uhaddisu binafsi. Hadisun nafs. Hadisun nafs ni diterjemah dengan lafzi. Dia terjemah nafsi. Tapi kita kata hadisun nafs ni berfikiran lah. Berfikir di dalam hati. Fikir kat kepala, bukan kat hati. Tuan-tuan yang mulia, kalau kepala otak tak jalan, macam mana jantung nak pump? So kalau kata mantik, kata fikir di kepala. Kalau kata tasawuf, kata fikir di hati. Jadi hadisun nafs tu, kita katakan nafsu tu ada 5. Betul, niat tu ada 5. Hadisun nafs ni uhaddisu nafsi. Ni kita terjemah lafzi. Berkata-kata di dalam hatinya dengan satu perkara yang aku lebih suka menjadi arang daripada menyebutnya. Jadi satu benda was-was lah, satu permainan perasaan was-was. Dia lebih kurang daripada hadis. Hadis tu Nabi kata, yang sahabat kata, Nabi kata, awaqad wajadtumuhu, engkau rasa tak benda tu? Dia kata ada, tapi kami tak boleh nak cerita. Jadi sahabat ni beritahu, dia ada riwayat ni beritahu, berkata sesuatu dalam hati yang aku lebih suka menjadi arang daripada menyebutnya. Kalau aku sebut, lebih baik aku jadi arang lagi. Baginda telah bersabda, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan urusan itu sekadar was-was saja. Alhamdulillah, setakat was-was saja. Dia tu tak lebih daripada tu was-was ni. Maksudnya tak apa lagi lah. Jangan kamu lakukan dengan satu perbuatan yang boleh menimbulkan dosa. Maka bila was-was itu dilahirkan dengan perbuatan, dia akan jadi dosa. Telah kita bincangkan. Okey. Bin nafsi, alif lam jinsi. Bisyai' fi nafsi, aku telah berkata sesuatu. Bisyai', di dalam hatiku. Dalam hatiku, aku ni berkata-kata pada hati. Maksudnya aku berfikirlah. Aku berfikir. Jadi saya terjemah nafsi, tapi kalau dari segi tu berfikir. Kan hadis sunnah tu hati. Maksud tu, satu tu khatir, lintasan di hati. Khatir, hajis. Mula-mula hajis, terlintas di hati. Khatir, terlekat di hati. Hadisun nafs,
hadisun uhaddisu, hadis daripada hadasa, uhaddisu, hadisun nas, fikiran di hati, berfikir di hati. Ham, rancangan yang dibuat di dalam hati, dah rancanglah. Azam, keteguhan dan keteguhan dan nekat yang sepenuhnya untuk melakukan sesuatu perkara di dalam hati. Nekat dah dalam hati, dah sampai nekat dah, maksudnya 100% dah nak buat. Dosa dah dapat, ham, pahala dah dapat di ham. Hadis sunnah tak ada apa lagi. Hadis sunnah tak ada apa. Hadis sunnah ni tak ada apa lagi. Sebab tu Nabi kata, syukur setakat tu aja dalam hati kamu. Begitu. So saya imbaskan balik perkara yang di hadapan. Hajis, khatir, hadisun nafs, hamdan, azam. Hamdan, azam. Tuan-tuan ingat balik muka surat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebab tu penting ada kitab depan, so boleh rujuk balik yang saya telah bincangkan. Okey. Jadi alif lam di situ. Alif lam bisyai', alif lam tu ahad jinsiyah. Alif lam jinsiyah. Bila alif lam jinsiyah, dia memberi makna nakira, bukan memberi makna makrifah, bukan nama khusus tapi nama umum. Memberi makna nakira. Maknanya dalam hatiku telah berkata sesuatu dan aku tidak suka menyebutnya. Hatiku telah berkata sesuatu, dah berfikirlah, berkata dalam hati. Ini kita kata berfikirlah. Inilah satu khayalan atau perasaan dalam hati, suatu perkara yang amat buruk. Dia khayal dalam hati dia, satu khayalan, satu imajinasi yang amat buruk yang dia tidak suka menzahirkannya. Biasanya perkara itu ialah persoalan siapakah yang mencipta Allah. Man khalaqa kaza, man khalaqa kaza. Last sekali tanya, man khalaqa Allah, siapa cipta Allah? Begitu dia akan menjerumuskan pada soalan-soalan demikian yang telah kita bincangkan sebelum ini. Kadang-kala khayalan itu datang dari luar keinginan manusia. Kita tak nak, tapi dia datang di luar keinginan kita dan luar kawalan. Dan kadang-kadang satu peringkat dia datang daripada luar keinginan, dan selepas tu dia datang dalam bentuk luaran kawalan, luar kawalan kita. Kita tak nak kawal dia, mahu juga. Apa kawan mahu juga, apa kawan mahu juga. Sebenarnya syaitan mendatangkan was-was itu. Sebenarnya syaitan mendatangkan was-was itu sehingga timbul perasaan ini di dalam diri seseorang. Timbul perasaan ini dalam diri seseorang. So hadis tu kita dah jelaskan, cuma saya nak jelaskan makna daripada hadis ini dari segi lafaznya. Okey, memohon perlindungan dengan Allah apabila datangnya was-was. Jadi dia sebenarnya riwayat fasal pertama dengan fasal kedua. Fasal pertama mafhum dia tu sama kan, cuma mafhum hadis ini daripada selain Bukhari Muslim. Hadis fasal pertama Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia ada benda-benda yang nak diaimkan di situ. Dia ada satu-satu tujuan yang dikembalikan oleh musannif pengarang, sebab ada satu benda-benda yang datang, yang mendatangi, yang nak dibincangkan di situ. Ada beberapa pengertian. Benda sama, kenapa tulis juga syarahnya. So ada benda yang nak disebutkan secara khusus di situ. Okey. Wa ana Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna syaitana lammatan bibni Adam walil malaki lammatan fa'amma lammatu syaitan fa'aidun bisyarri wa taghzibun bil haqq wa amma lammatul malaki fa'aidun bil khair wa tasdiqun bil haqq faman wajada zalika falya'lam annahu min Allah falyahmadillah wa man wajada al ukhra فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. Hukum, sebab Tirmizi ni dia menyatakan hukum sesuatu hadis. Okey. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi syaitan itu ada bisikan terhadap anak Adam.
lammatan, bisikan kepada anak Adam. Dan bagi malaikat juga satu bisikan kepada anak Adam. Taulah syaitan tu bisikan kejahatan, malaikat itu bisikan kebaikan. Adapun bisikan syaitan ialah mengancam kepada dengan kejahatan dan mendustakan. Bisikan dia tu dia hasut kepada kejahatan dan mendustakan perkara-perkara yang hak. Adapun bisikan malaikat, maka ia mengajak kepada kebaikan dan membenarkan kepada yang hak. Maka siapa yang mendapati perkara ini, hendaklah dia mengetahui bahawa ianya daripada Allah dan bertahmidlah kepadanya. Pujilah ia sesiapa yang dapat yang lain, maka hendaklah dia meminta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Kemudian baginda membaca ayat, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah ayat 268. Syaitan itu menjanjikan, yakni menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan jika kamu bersedekah atau menderma. Derma lah kau miskin kan, sedekah lah kau miskin. Dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji. Apa dia tu? Lawan sedekah, iaitu daripada bersifat bakil dan kedekut. Jadi perbuatan keji tadi, dia telah maknakan perbuatan keji tadi. Datuk Mufti ni, Datuk Mufti Muhammad Nur ni, Haji Nur je kita panggil kat Kelantan dulu, Haji Nur, Mufti Haji Nur, gitu. Tapi Datuk Mufti Haji Nur ni, dia mengatakan sifat bakhil, kedekut, sebab lawan dengan sedekah dan derma tadi. Sedekah lawan dia bakhil, kedekut lawan dia derma. Sedangkan Allah menjanjikan kamu dengan keampunan daripadanya serta kelebihan kurniaannya. Dan ingatlah, Allah Maha Luas limpah rahmatnya, lagi sentiasa meliputi pengetahuannya. Al-Baqarah 168. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau berkata hadis ini hasan lagi gharib. Hadis ini sanadnya hasan, tidak sanadnya sahih. Gharib kerana rawinya ada seorang dari antara zaman-zamannya, di antara satu orang saja rawi pada satu zaman. Mungkin pada satu zaman atau kepada semua zaman. Jadi gharib itu tidak menafikan sahih dan tidak menafikan hasan. Dalam hati terdapat bisikan malaikat. Dalam hati manusia dia terdapat bisikan malaikat dan bisikan syaitan. Dua-dua syaitan mari duk hasut. Bisikan syaitan, bisikan malaikat dan bisikan syaitan. Bisikan syaitan ialah seorang mendorong kepada perbuatan dosa. Pertama, dia akan berusaha mengkafirkan. Syaitan ni dia nak usaha hak paling besar lah, iaitu mengkafirkan seseorang. Dia nak bawa satu orang sampai kafir. Macam mana dia telah buat Barsisa tu jadi kafir, dengan dia menghasut benda tu sampai kawan tu boleh langgar perintah Allah, dan sampai kawan tu boleh sembah dia sampai kafir. Jadi itu dia matlamat pertama. Dan jika gagal, maka dia akan berusaha untuk orang tersebut terlibat dengan perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan yang bersalahan dengan syariat. Saya terjemah bid'ah itu perkara yang bersalahan dengan syariat, bukan bid'ah itu secara baru. Sebab nanti kita akan belajar bab berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Di situ kita akan membahagikan bid'ah kepada tiga: bid'ah secara bahasa, bid'ah secara istilah, dan bid'ah secara amali. Bid'ah secara bahasa dibahagikan pada 5: wajib, sunat, harus, makruh, haram. Bid'ah istilah dari segi istilahnya, macam mana kita nak bincangkan. Bid'ah dari segi amalinya, bukan bid'ah semua bid'ah tu sesat belaka, tak. Sedap lagi tu, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita akan bagi pembahagian bid'ah. Okey, sabar, kena sabar. Sesuatu benda tu kena sabar. Kita satu-satu. Okey, cuma nak bagi semangat supaya ada akan datang bab berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Itu perbincangannya di sana. Okey. Jika gagal, mereka akan berusaha agar orang tersebut terlibat dengan perbuatan bid'ah. Seterusnya, dia akan menjerumuskan seorang itu dengan dosa-dosa besar dan amalan-amalan kefasikan. Jika tersebut terselamat juga, orang tadi selamat juga, kuat iman dia daripada hasutan tadi, dia akan membawa seorang itu kepada melakukan dosa-dosa kecil. Dosa besar tak boleh dah kita suruh dia buat dosa kecil lah pula.
Jika masih terselamat daripada melakukan dosa kecil, maka syaitan membawa orang itu melakukan kebaikan kecil. La ya'muruhu illa bil khair. Fa aslama. Nabi katakan, fa aslama. Syaitan duk ngaku tu dia tak boleh pengaruhi aku dah. Syaitan duk ngaku tu aku lebih selamat daripada engkau, ataupun syaitan tu dah masuk Islam. La ya'muruhu illa bil khair. Hanya dia mengajak aku kepada kebaikan saja. Maksudnya kebaikan di situ bi khairin, kebaikan yang kecil lah. Sebab kita kata khairin tadi dalam tanwin. Tanwin itu untuk menunjukkan taklil, dan taklil itu merasakan kebaikan yang kecil. Kita telah bincangkan pada syaitan yang telah bersama dengan Nabi tadi. Okey, so syaitan apa rancangan-rancangan dia? Okey, dia kata orang ni power iman dia, kebal dia, tak boleh benda kufur, benda bid'ah pun tak boleh, dosa besar pun tak. Kita suruh dia buat dosa kecil tak boleh juga. Allah, dia kebaikan ni ada besar, kebaikan sederhana, kebaikan kecil. Jangan dia buat kebaikan besar, dia buat kebaikan kecil sudah. Dia buat kebaikan kecil sudah. Okey. Melakukan kebaikan kecil dan meninggalkan kebaikan besar menghalang dia daripada melakukan amalan yang boleh menyelamatkan orang ramai, dan biarlah dia sibuk dengan ibadat yang hanya untuk diri saja. Biar dia buat baik seorang je lah, tak kisahlah. Biar orang ni buat baik dia seorang, dia jangan panggil orang buat baik, dia jangan ajak orang buat baik. Tu syaitan semua tu perkara tu belakang tu. Kalau orang larang kita, maknanya orang tu dia manusia ditopengkan dengan syaitan lah. Tapi janganlah kata macam tu. Asal dakwah ialah melawan syaitan, membuat penentangan dengan syaitan. Syaitan ialah musuh orang Islam. Inna syaitan aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Syaitan ialah musuh orang Islam. Syaitan menggalakkan perbuatan kejahatan, membohongi kebenaran, atau membohongi kerja-kerja kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam. Alah, dia kata dakwah tu susah. Penipala tu tak ada. Nabi tak buat gitu. Dia letak gitu. Nabi tak buat macam tu orang dakwah. Apa buat ni, panggil orang pergi ke masjid. Kita bukan tak datang masjid, kita datang masjid. Ajak pergi masjid pula. Dia macam tu, dia timbul macam-macam. Lepas tu kita sampai ke rumah, Assalamualaikum. Bam! Tutup pintu. Kita kata hidayah, ya Allah. Allah bagi hidayah lah. Okey. Allah membohongi kerja kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam. Malaikat pula membisikkan kepada kebenaran dan perintah Allah. Apabila mendapat bisikan malaikat, hendaklah kita yakin ianya daripada Allah dan satu nikmat. Jadi kadang-kadang kan tercetusnya satu niat yang baik. Niat yang baik ini satu nikmat. Maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat itu boleh kita hebohkan. Tengok datangnya satu perasaan baik dalam hati. Macam mana perasaan baik dalam hati itu dapat dizahirkan dengan perbuatan? Maka kita kena tahdiskan bin ni'mat. Tengok dia Robert dia macam mana. Misalnya dalam hati kita tercetus dah, aku ni nak sedekah ni. Tercetusnya, maka tahdiskan nikmat tadi. Aku niat nak sedekah lah. Kita dah cerita kat orang, tak bagi lagi. Aku niat memang nak sedekah lah. Ustaz tolong ingatkan aku aku nak sedekah ni kat madrasah kau ni Ustaz. Tolong ingatkan saya balik. Aku ni jenis lupa. Dia kata, Ustaz aku ni jenis lupa. Tolong ingatkan aku balik. Aku dah ada rancangan dia. Ni dapat projek ni ratus-ratus ribu ni, aku nak bagi kat engkau Ustaz sikit. Dia kata, saya bodoh dah nak bagi, okey tak apa. Okey, tak apa, aku ingatkan kau. Ada satu orang datuk, dia kata, Ustaz, ingatkan saya nanti projek ni lulus, saya nak bagi sikit ni kat madrasah Ustaz ni. Tak apa. Lama saya ingat Datuk marah pula. Tak marah, benda baik ni, apa aku nak marahnya, dia kata. Lepas tu saya dengar berita dia lulus projek besar. Saya pekah selalu. Dia suruh ingat. Saya call lah. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Ustaz. Aku tu ingat dah. InsyaAllah. Bagi. Aku tulis cek ni. Nak back ni sikit. Datuk berapa nak tanya juga nak beritahu. Alah, sikit je. 100k dia kata aku nak bagi kat kau. Alhamdulillah, boleh buat rumah Ustaz.
Saya kata, dia kata, saya ada merasakan. Alhamdulillah Ustaz Datuk. Okey. 100K aku nak bagi kat kau. 100,000 dia bagi. Dia kata tu, aku ni terlupa Ustaz. Kadang-kadang 100,000 tu banyak Ustaz. Orang tak nak bagi, dia kata. Ingatkan saya. Saya pun ingat selalu. Kau lalu, malu apa? Dia suruh kawan-kawan dia. Atuk, mana janji tu? Aku terlupa. Okey, aku tulis cek. Bagi nama akaun. Saya bagi akaun. Okey. Nanti aku suruh PA aku tulis, dia kata. Tulis lagi. Dia pun hantar. Dia hantar WhatsApp. Ni, cek ni. Saya pun tengok. Betul 100,000. 100,000 dapat kat madrasah. Alhamdulillah. So, dia kena tahdiskan benda tu. Dia kena nikmatkan benda tu. Tuan-tuan jangan tunggu 100,000 baru nak bagi. Sikit-sikit pun boleh bagi dah. 100,000 tu bagi orang yang banyak. Orang yang banyak tu dia bagi lah. Dia ada banyak, dia boleh bagi banyak. Kita ni bagi banyak, kau lebih banyak. Satu orang tu dia ada zakat personal. Tahun pertama dia kata, Ustaz aku bagi engkau 80,000. Okey. Saya kata 80,000 saya akan adjust balik. So saya akan bagi balik zakat ni pada tuan. So tuan akan, saya adjust balik lah, dia bagi kat madrasah. So kita pulangkan balik pada dia. Bila dia pulang balik, dia akan tasarruf lah. Dia akan janji pada saya banyak ni nak bagi. Tahun pertama dia bagi 100,000. Tapi daripada 100,000 saya tak bagi. Dia bagi saya 10% saja pada madrasah saya. Lepas tu tahun kedua Ustaz, mula-mula 88,000. Tahun kedua 100,000 pula dia kata personal zakat dia. Tahun ketiga kau keluar kau banyak rezeki Allah bagi. Tahun ketiga 130,000. Rezeki dia. So kita kena ingatkan, bila benda baik ni kita nak buat ni, benda baik, tercetusnya benda baik. Macam benda baik itu dapat dizahirkan. Maka kita kena tasdih bin ni'mat. Kalau orang dakwah, kalau kita dalam dakwah masuk tahdis bin ni'mat macam mana? Kita duduk dalam bayan, kita duduk dalam ceramah, orang tazkir kita 4 bulan, hati kita tercetus dah. Aku nak pergi 4 bulan ni, aku nak belajar agama 4 bulan ni, aku nak pergi berdakwah lah. Berdakwah tu maksudnya berdakwah, tapi sebenarnya nak baiki diri. Aku nak pergi lah. Angkat tangan bagi nama tahdis bin ni'mat. Angkat tangan. Engkau ni angkat tangan saja. Asyik angkat tangan. Bila nak pergi? Lepas tu Allah zahirkan, alhamdulillah dapat pergi. Jadi kita tahdis bin ni'mat. Satu dengan sedekah, satu dengan kita nak buat baik tadi. Maka syaitan menggalakkan perbuatan tadi. Malaikat pula membisikkan kepada kita. Apabila kita bersyukur dengan bisikan itu, maknanya kita bersyukur. Tanda kita bersyukur, kita mengucap alhamdulillah dan menzahirkan kebaikan tadi. Itu zahirkan kebaikan. Ustaz, nanti ingatkan aku aku nak bagi ke madrasah kau ni. Begitu. Maka Allah akan merealisasikan kebaikan itu. Faham tak? Bila dia bagi contoh dengan ayat yang saya bagi tahu, baru tuan-tuan nampak. Kadang-kadang saya bagi satu benda pendek je, sebab saya nak cerita semua panjang, jadi dia panjang kitab ni. So, kalau kita dah ada hubungan satu sama lain, insya-Allah kita akan dapat memahami syarahan-syarahan yang telah saya tulis untuk tuan-tuan ini. Jadi, mengucap alhamdulillah, mula-mula tu mari sangkaan baik. Alhamdulillah, aku ni nak buat baik. Dia ucap benda-benda yang baik. Masya-Allah. Lepas tu menzahirkan kebaikan. Insya-Allah Ustaz, jangan lupa beritahu aku. Menzahirkan kebaikan. Bagi nama, Masya Allah, 4 bulan negara jauh. Gitu. Saya 4 bulan negara jauh. Masya Allah. Bagi nama. Menzahirkan kebaikan. Lepas tu, maka Allah akan merealisasikan. Allah pilih dia untuk pergi negara jauh. Allah pilih dia untuk berzakat dan bersedekah. Zakat tu bukan zakat wajib pun. Sedekah je dia bagi. Dia boleh tolak macam dan sebagainya. Apabila kita mendapat hasusan daripada syaitan, makanlah rasuah. Syaitan pun dapat. Ambil sikit. Tak ada apa pun. Buatlah khianat. Sikit-sikit tak apa. Jangan banyak. Maka hendaklah kita mengucap ta'wuz. Mengucap ta'wuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. So, apa yang Nabi ajar ni kalau kita dapat amalkan, Masya Allah,
apa kita dapat amalkan, dan kita amalkan, insya-Allah was-was yang ada dalam diri kita akan dihilangkan. Oleh kerana benda ni bukan was-was saja kan, dalam bab ni cuma bab tulis was-was. Bab bila was-was tu banyak pada syaitan, tapi bab ilham kebaikan juga dijelaskan di sini. Timbulnya was-was disebabkan oleh hasutan syaitan. So kita berhentilah di situ. Timbulnya was-was dengan sebab 208 8 28 9 3 4 5 6 7. 7 muka surat dah hari ni. Muda. 7 muka surat. Okey lah tu. 5, 6, 7 muka surat. Jadilah tu. Okey, jadi was-was. Jadi kita berhenti situ dah. Pukul 8 dah tuan-tuan akan bekerja. InsyaAllah esok kita hari Khamis kita jumpa tengah malam lah. Hari Khamis kita berjumpa di tengah malam 9.30 malam insya-Allah. Hari Jumaat jangan lupa waktu perjumpaan kita di 6.45 pagi. So hari Sabtu kita akan buat daurah personal dalam private personal saya. So pada siapa-siapa yang masih belum lagi berdaftar, yang dah daftar tapi tak dapat lagi nombor daftar di apa tu, di daurah apa tu, dari admin akan hantar hari inilah insya-Allah, dan tuan-tuan boleh masuk ke private account tadi. Jadi pada kawan-kawan yang masih belum lagi, kadang-kadang kan terlupa last minute. Kita ni semua buat kerja ad hoc je, last minute. Buat kerja last minute selalu. Jadi kita esok kan hari ke-10, esok hari ke-11 hari penutupan dah. Janganlah misalnya janganlah sampai hari tutup pun baru nak daftar. Hari tutup baru nak daftar. Jadi tuan-tuan daftar dia lah hari ni 10 dan 11, ada 2 hari lagi. Jadi kan kita tahdiskan niat tu nak duduk daurah tu. Niat dah nak duduk daurah, tahdislah, daftarlah, barulah dapat realisasikan daurah tadi dengan tuan-tuan hadir 6 jam bersama saya untuk menghabiskan kitabul ilmu. Bukan habisnya kita nak hazam, kita nak jazam, dan kita nak amalkan, dan kita nak sampaikan kepada seluruh umat insya-Allah. Esok jam 12 malam akhir, masya-Allah. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, mertua kami, abang kami, kakak kami, adik kami, jiran tetangga kami, sahabat handai kami, waris-waris kami, datuk nenek kami, asatizah kami. Ya Allah, talamizah kami, anak isteri kami, dan seluruh umat muslimah sekalian. Ya Allah, pilihlah kami untuk melakukan kebaikan. Ya Allah, hindahlah kami daripada waswas syaitan. Ya Allah, hindahlah kami daripada perbuatan syaitan. Ya Allah, hindahlah kami daripada perbuatan buruk. Ya Allah, daripada waswas syaitan. Ya Allah, bagilah ilham yang baik pada kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.